Wabarakatuh. Hai. Apa khabar anda semua? Sihat hendaknya. Saya doakan moga kita semua berada dalam keadaan yang Allah redha, Allah sayang, walaupun kita dikelilingi oleh tekanan-tekanan yang kita tak jangka ataupun tak ingini berlaku di keliling kita. Memang sukarlah untuk kita nak lari daripada tekanan tu. Kok mana cerita pun kena hadap, kena lalu. Tapi macam mana nak lalu? Ada orang tanya, cakap senang lah. Ada orang kata, hampa tak kena, tak tahu nak buat macam mana. Kan? Okey, jadi hari ini bersama dengan saya, Zaitun binti Zainal Abidin, akan berkongsikan kepada anda macam mana cara nak buat ni kalau kita dah terduduk dah dalam tekanan tu. Hampa nak dah ni perkongsian ni? Okey, kalau dah semua dah ready, saya akan kongsikan sedikit lah. Dia ada banyak, tapi kita cuba bagilah sedikit ni. Semoga dengan sedikit ni memberi manfaat kepada saya dan juga anda semua. Okey, jadi jom kita teruskan. Kita insyaAllah kita kongsikan 6 lah pada kali ni. Okey, kita ambil dulu yang pertama. Apa dia? Kalaulah jadi ketekanan kat kita, apa nak buat? Serabut ni. Dah buntu dah kepala otak kita kan. Dia tak tahu nak buat apa dah kan. Orang ni kata, orang ni kata. Lepas tu duduk dalam tekanan yang kita tak jangka nak jadi. Tak tahu nak buat apa. Okey. Saya teringat satu kata-kata daripada Doktor Pakar Sekretari daripada Hospital Sultanah Bahiyah, Dr. Idiawati. Apa dia kata? Kalau kita berada dalam tekanan, nak hadapi benda ni, dia ada formula dia. Saya ingat dia kata, hadapi, kenal pasti dan atasi. 3 benda ni . Pertama, hadapi, kenal pasti dan atasi. Apa dia ni? Tiga benda ni. Dia tak mudah tau nak hadap tekanan ni. Okey. Dia walaupun tak mudah, tapi percayalah, dia tak mustahil. Tak mustahil untuk kita, saya, anda semua menghadapi tekanan. Nak lari mana? Memang tak boleh lari. Nak lari pergi keluar ke dunia lain, bumi lain, memang tak ada lah. Tak ada cara. Memang kena hadap. Okey, jadi sebelum kita nak hadapi tu, dia ada cara lah. Contoh lah, saya bagi contoh. Saya bagi satu peristiwa supaya kita lebih faham. Okey, satu peristiwa ni, pasangan suami isteri lah. Tiba-tiba dia kehilangan suami. Dia jadi macam terkejut, syok. Syok ni maksudnya terkejut lah, bukan seronok. Terkejut apabila tiba-tiba suami dia hilang daripada dia. Dia jadi satu tekanan yang menekan. Dia rasa sangat takut. Dia rasa tak boleh nak bernafas. Dia rasa risau sangat-sangat. Jadi bila jadi macam tu, dia terus gelabah. Tu antara simptom-simptom ataupun gejala bila berlaku tekanan lah tu. Katalah dalam keadaan tu, ni contoh, saya bagi contoh ni. Dalam berlaku keadaan tu, orang yang mengalami ni, dia je yang tahu. Orang yang tak mengalami, dia akan rasa, relax lah, sabar lah. Itu orang yang tak mengalami. Dia boleh dia cakap macam tu. Tapi hari ni perkongsian untuk orang yang mengalami. Orang yang mengalami, hanya dia saja yang tahu perasaan tu macam mana. Jadi, saya dengan anda, bayangkan kita di tempat tekanan tu. Boleh? Kalau boleh, baru saya teruskan. Okey. Jadi, kita ambil balik contoh tu. Dalam keadaan dia tengah tertekan tersebut, dia cuba untuk tenang. Dia terus ingat. Dia teringat ustaz kata, ambil air semayang, solat. Dia pun terus masuk dalam bilik, ambil air semayang. Masa tu, bila dia tekanan tu, dia rasa nak termuntah. Dia rasa nak terberak. Bahasa Kedah kita nak terberak, nak termuntah masa tu. Bila jadi macam tu, dia try ambil air semayang. Dia pakai telekung, berdiri nak solat, tapi tak boleh solat. Ini kes realiti, benar-benar terjadi. Saya bawakan sharing perkongsian. Kes tu adalah kes yang sebenar. Okay. Bila dia berdiri nak solat, tak boleh. Bila tak boleh nak berdiri, dia tak boleh nak baca, dia tak boleh nak fokus dengan solat tu. Kenapa tak boleh? Masa ni lah. Pernah dengar kan ayat Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan Allah dengan jalan sabar dan wasta'inu bis-sabri was-salah dan solat. Maknanya dia nak tekankan sabar dulu baru solat. Macam tadi perempuan yang diuji tadi, yang menghadapi tekanan tadi, dia terus nak solat. Tapi nampak tak, dia tidak boleh
terus solat tadi. Disebabkan tekanan yang berlaku tu. Apa perlu dia buat? Okey, ini kaedah dia. Bila kita tengah dalam keadaan tertekan tersebut ataupun serabut, jadi macam tak tahu nak buat apa, tengah buntu tu, apa perlu buat? Kaedah pertama, perlu tenangkan diri sendiri dulu. Pertama, tenangkan diri sendiri dulu. Cara dia dengan melakukan deep breathing. Teknik pernafasan dalaman. Kita selalu bernafas. Hari ni pun saya bernafas. Anda yang mendengar pun juga bernafas. Betul tak? Okey, contoh kita nafas. Okey, kita bernafas. Okey, itu pernafasan yang biasa untuk kita lalui kehidupan. Tapi pernafasan yang saya nak kongsikan ni adalah pernafasan dalaman. Okey, macam mana nak buat? Jom saya tunjukkan kepada anda. Boleh sambil mendengar dan buat sekalipun boleh. Okey, teknik pernafasan dalaman ni saya bagi satu aras lah. Aras. Bila kita buat ni, kita pegang, ambil angka 8, 16, 8. Boleh nak? Okey, 8, 16, 8 ni apa dia? 8, 16, 8 ni adalah kiraan detik kita bernafas dan tahan nafas. Sekejap lagi kita nak buat ni. Okey, teknik dia macam ni. Bila kita bernafas tarik ikut hidung kita. Tarik ikut hidung kita. Lepas tu kita tahan dalam kiraan detik 16 detik. Masa tarik tadi kita tarik dalam 8 detik. Lepas tu kita tahan 16 detik. Dan kita hembuskan perlahan-lahan ikut mulut. Lepas ke ikut mulut 8 detik. Okey, macam mana nak buat? Sebelum kita buat, kita bayangkan. Pernah tengok tak baby? Baby kecil yang kita baringkan dia di atas meja ataupun tilam. Kita nampak tak dia bernafas macam mana? Masa kita baringkan dia, cuba kita tengok dia nafas macam mana. Masa baby tu nafas, perasan tak? Masa dia tarik nafas, perut dia naik. Lepas tu masa dia lepaskan, perut dia mengempis. Tapi sekarang kita nafas macam mana? Kita sekarang nafas daripada atas. Kebanyakan kita sekarang bernafas bukan daripada yang dalam di bahagian bawah. Okay, jadi kita nak buat teknik ni, dia memerlukan pernafasan yang tu daripada dalam. Maksudnya bila kita bernafas, perut kita naik ke atas. Dia macam perut kita tu membuncit lah. Dia naik lah. Okay. Untuk peringkat permulaan agak sukar sebab kita jarang buat. Okay, tapi tak mustahil bila kita start buat, dia akan jadi mudah. Okay, kita try. Letak tangan kanan kita di bahagian perut. Okay, ni contoh saya bagi dulu. Nanti anda semua boleh try buat. Okay, letak tangan kita di bahagian perut. Kita start bernafas dengan kiraan masa kita tarik nafas tu, kita start bernafas dah. Kita start kira dah. Okey. Saya bagi contoh dulu. Kita tarik nafas dalam kiraan 8. Okey, masa tarik nafas ni 8, masa kita stop. Sampai 8 kita stop dan kita tahan 16 detik. Okey, dapat tak? Okey, maknanya masa kita tarik nafas tadi, kita tarik nafas, perut kita membuncit sikit dalam kiraan 8 detik. Lepas tu, sampai 8 kita stop. Kita tahan dalam kiraan 16 detik. Kira tu jangan kira di mulut. Kita kira dalam hati lah. Kita kira detik tu kita rasa. Tek, kita rasa dalam kita punya hati kita 16 detik. Okay, sampai 16 detik, kita hembuskan perlahan-lahan. Habis muncungkan mulut lah. Muncungkan mulut tu hembus sampai 8. Lagi lama, lagi bagus. Tapi hampa semua janganlah panik pula kalau kata tak lepas ni, kami nak tahan sampai 8 detik. Okey, tak apa. Kalau kata tak lepas sampai 8 detik, buat setakat yang mampu dulu pada peringkat awal ni. Maksudnya kalau kata boleh tahan dekat 5 lah. Kalau kata boleh tarik 5, tahan pun 10 saja, sakat tu dulu. Jadi janganlah hampa tahan nafas sampai lemah betul pengsan pula. Sudah. Satgi orang cari saya pula. Mana Puan Zaitun tu yang ajak kami? Sudah. Jadi ikut kemampuan kita pada peringkat awal ni, buat setakat mampu. Tarik nafas, tahan, lepas tu hembus. Okey, teknik ni sebenarnya sangat membantu. Dia akan tenangkan sebentar pemikiran kita.
Okey, masa dia tenang tu, dia akan main balik lepas pada tu. Maksudnya, bila kita buat hari ni, contoh kita buat tadi dalam satu kita akan buat dalam 3 kali. Tarik nafas sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau rasa okey, stop Ustaz. Okey, kalau rasa perlu lagi sampai 7 kali buat ataupun sampai rasa tenang sikit, betul baru kita stop. Okey. Bila dah stop, teruskan pada teknik yang kedua, iaitu buat ayat kesyukuran. Dia panggil jurnal kesyukuran. Kita terus buat ayat kesyukuran. Contohlah yang suami tadi hilang tadi tu, kepada yang isteri dia tadi, dia tengah buat teknik pernafasan. Lepas tu dia pun terus buat ayat kesyukuran. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, walaupun suamiku hilang, aku tahu dia di mana, aku tahu dia duduk di mana, aku masih lagi ada maklumat dia duduk di mana. Okey, pertama dia dapat dah. Jadi bila masa mana dia nak buat ayat kesyukuran tu, ayat kesyukuran yang dia nak buat tu mestilah bertepatan dengan diri dia. Dia tak boleh buat ayat orang kata apa, ayat bombastik, nak cantik macam nak masuk paisah. Tak. Ayat tu mestilah ayat yang kena dengan diri dia. Ikutlah, maksudnya ayat tu ayat yang boleh menenangkan dia. Itu ayat kesyukuran. Sebab kita galakkan buat ayat kesyukuran ni sebab kita pegang pada ayat di dalam surah Ibrahim. Ayat yang ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apa maksud dia tu? Maksud dia, sekiranya kamu bersyukur, pasti Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, azab Allah tu amat pedih. Okay, jadi kita link balik dengan ayat kesyukuran yang perempuan tadi buat. Katakanlah, masa tadi dia buat, dia kata, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, walaupun suami aku hilang daripada pandangan mata aku, tapi aku masih tahu dia duduk di mana. Satu. Bila dia buat ayat tu, nikmat yang Allah kata, yang Allah janji tadi ni, Allah janji tak sama macam manusia janji. Allah janji ni tak pakai insya-Allah. Allah janji betul ya Allah. Allah kata Allah tambah nikmat. Masuk satu nikmat yang paling terkesan mula-mula kita rasa, ada satu ketenangan mai. Dia ketenang sikit. Okey. Tapi kalau perempuan tadi kata, ya Allah, mana suami aku tiba-tiba hilang? Kat mana suami aku? Dia tak tenang. Malah makin serabut. Tak boleh nak solat apa langsung. Jadi semakin teruk. Itu nampak dah. Dia terseksa dengan apa yang berlaku dekat dia. Jadi kita nak pegang. Ambil yang Allah janji tadi, kita jadikan dia sebagai satu ayat kesyukuran. Yang ni kalau ayat kesyukuran ni nak cantik dia, kalau boleh lah bagi ada satu buku, kita tulis jurnal kesyukuran. Jadikan dia sebagai satu buku. Buku dia dia bukannya macam diary yang luahkan perasaan segala-galanya dalam tu. Tak. Dia lebih kepada kita nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah yang maha baik, maha kasih sayang tu. Nak zahirkan dalam keresahan, tekanan yang kita lalui tu, kesakitan yang kita tengah sakit tu. Contoh orang kata kat kita, ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ni aku kena hina dengan orang tu, terima kasih ya Allah bagi aku rasa perasaan hina tu ya Allah, sekurang-kurangnya aku ada Engkau ya Allah yang maha adil, yang maha mengetahui apa tujuan aku, apa sekian. Nampak? Bila kita buat yang tu, dia akan turun satu, terima kasih, rasa ketenangan tu. Tu pentingnya. Orang selalu cakap syukurlah tapi nak syukur tu nak zahirkan macam mana? Kita kadang-kadang terlepas pandang. Rupanya ada kaedah. Kita cuba tulis, bagi ada dalam satu buku tu, bila kita baca, Alhamdulillah. Baca tu bukan kita nak pamerkan dekat media sosial ke, ataupun nak pamerkan, nak hantar dekat mana-mana pemeriksa ke, tak. Untuk diri kita sendiri. Okay, jadi dapat tak? Yang pertama tadi, bila kita dalam keadaan serabut, kita cuba tenangkan diri kita dulu dengan buat teknik pernafasan. Deep breathing, sama ada kita nak guna detik 8, 16, 8. Pada peringkat mula ni, kalau orang yang tak biasa lagi, kita pakai nombor 8, 16, 8. Tapi kalau tak mau pakai 8, 16, 8, tak mau pakai 8, 16, 8, okey, terpulang. Boleh guna
mungkin kita boleh masa tarik nafas tu selawat sallallahu ala sayyidina Muhammad. Setakat mana kita boleh tarik nafas sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita cuba tahan mungkin kita akan letak 5 selawat ke sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lepas tu masa lepaskan tu pun lepas sebut selawat tu dalam hati kita sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey, sebab tujuan teknik pernafasan tu dia bukan nak hentikan, nak matikan tu tak. Dia nak rehatkan sebentar pemikiran kita supaya dia tak bawa kita merewang jauh pergi tempat lain. Fikir yang bukan-bukan, yang macam-macam. Itu tujuan teknik pernafasan. Bila dia dapat stopkan, rehatkan sebentar pemikiran, kita akan dapat ketenangan tu sebentar. Lepas tu terus sambung dengan apa-apa tindakan selanjutnya lah, seperti solat, bacaan Al-Quran, zikir. Lepas tu buat yang kita kongsikan tadi, je ayat kesyukuran tu. Okey, boleh. 2 tu. Yang seterusnya, kita kena terima. Terima. Apa dia pula dah nak terima ni? Terima ni pun tak semudah macam yang saya cakap. Tak mudah. Orang tak kena duduk dalam tekanan, dia takkan rasa sakit dia macam mana. Tapi kalau duduk, contoh kena kutuk dengan kawan-kawan ke, dia tahu sakit macam mana. Tapi kita tak ada kuasa nak pergi tutup mulut dia. Masa aku nak tutup mulut hang. Tak boleh. Masa aku nak selotip mulut hang. Tak boleh. Jadi kita kena terima. Terima kat sini bukan maksud kata kalau kita ada pasangan yang dia bermasalah lah contoh, ataupun kita ada kawan yang suka hina kita ke, kita bukan rasa terima, aku terima lah hang, buat macam mana hang, kalau suami kita atau pasangan kita lah, suami ke isteri ke, isteri kita malas lipat kain, contoh lah kan, aku terima lah bini aku malas lipat kain, biar pi lah kat dia. Bukan maksudnya terima tu terima saja, terima kosong. Tak. Terima bermaksud kat sini, terima pada peringkat permulaan, kita terima yang negatif untuk jadikan dia suatu keadaan yang lebih baik ke depan nanti. Kalau daripada awal, kalau dia satu yang negatif, kita dah tolak daripada awal, sukarlah kita nak bawa yang buruk tadi, nak ubah jadi baik. Nampak tak kat situ? Kalaulah tekanan itu di dalam rumah tangga kita, takkan terus kita nak buang benda tu. Betul tak? Jadi, walau buruk mana pun, kalau dia dalam rumah tangga kita, kita kena terima dulu supaya dengan niat penerimaan yang kita buat itu, kita nak bawa, kita nak ubah dia jadi lebih baik dengan izin Allah, dengan pertolongan daripada Allah itu sendiri. Jadi, terima ni adalah konsep dia juga seperti kesyukuran tadilah. Bila kita start terima, Allah akan bantu kita. Maknanya kita terima, aku terima ya Allah, ini semua daripada-Mu ya Allah. Apa kat situ? Dia ada ayat kan? Inna lillah, sesungguhnya semua ni pada Engkau ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, aku serah semula pada Engkau ya Allah. Kat situ kita terima. Bila kita terima, minta tolong Allah, ya Allah, bantu aku untuk menghadapi situasi yang tak selesa ini. Kita minta Allah bantu kita. Itu adalah terima. Jadi, kita dapat dah kan? Okey, 3 ni saya bagi. Maknanya kita perkongsian pada kali ni, 3 benda ni, walaupun kita nampak sikit, cuba aplikasikan. Try buat dulu. Bila kita duduk dalam satu tekanan, ingat. Pertama, deep breathing. Kedua, terima. Ketiga, journal kesyukuran. Bina 5 ataupun 3 ayat kesyukuran. Okey, jadi try buat dulu 3 ni, baru kita sambung lagi 3. Boleh? Okey, jadi pakat-pakat buat untuk saya juga dan untuk anda semua. Saya cakap bukan untuk anda saja, untuk saya dan kita semua. Semoga kita semua dapat manfaat. Allah ada dengan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambung lagi kita untuk teknik macam mana nak hadapi tekanan yang mengganggu hidup kita. Okey, hari tu macam mana? 3 hari tu ingat dah lagi? Boleh ke 3 hari tu? Okey, deep breathing. Lepas tu, terima. Lepas tu, buat ayat kesyukuran. Okey, try buat ada lagi yang ni. Okey, kalau dah try buat yang ni, jom kita sambung kaedah yang seterusnya.
Apa dia kaedah seterusnya ni? Yang keempat. Yang keempat. Okey. Yang keempat. Bila kita dah buat deep breathing, buat dah, kita pun dah tenang sikit dah. Okey, kita boleh terima dah sikit. Kita pun dah buat ayat kesyukuran. Kita tambahkan lagi dengan di sini. Apa ni? Di sini adalah otak kita dalam ni, dia melahirkan fikiran. Fikiran itulah yang melahirkan juga pemikiran. Di sinilah yang akan bawa kita. Persepsi kita pada tekanan tu, adakah dia buruk, dia baik, semua di sini. Jadi, apa pentingnya kat sini? Pentingnya kat sini, kita kena buat penstrukturan semula pemikiran. Kita cuba ubah pemikiran tu kepada ke arah yang lebih baik. Contoh kita bagi. Kita bagi contoh, contoh apa? Contoh pasangan suami isteri lah. Pasangan suami isteri yang kata tadi isteri dia malas masak ke, isteri dia malas lipat kain tu. Okay, kita cuba ubah pemikiran kita. Kalau yang suami tadi dia kata apa punya isteri, ada isteri tapi rumah bersepah, masak pun tak, aku nak kena beli je semua makanan. Tu contoh pemikiran tu. Pemikiran yang agak tak elok tadi ni. Jadi marah. Bila pemikiran tu rasa ada bini pun tak boleh masuk, kena beli juga. Ada bini pun tak boleh nak tolong sedia kain, basuh kain. Okay, bila dia pemikiran kat situ, turunlah pada perasaan dia, apa dia? Rasa geram. Kan? Lepas tu rasa apa lagi? Rasa nak marah. Rasa, mulalah main rasa tak suka dah kat bini. Dia rasa macam panah kat isteri tu. Dia start pada sini. Start sini, dia main turunkan perasaan macam tu. Nampak tak kaitan dia? Lepas tu di sini dan di sini, pemikiran dan perasaan ni, dia pun ni berkomunikasi. Dia pun bersembang. Dia kata, bini ni keturunan memang pemalas kot. Main menyampah aku. Kalau aku tahu, aku tak ambil jadi bini aku. Lepas tu dia bersembang diorang. Bila dia bersembang pemikiran dan perasaan, lahirlah tindakan. Tindakan dia pun mula menjauhkan diri daripada isterinya. Dengan cara tak mau cakap dah dengan bini dia, ataupun kuranglah berkomunikasi dengan isteri dia. Balik beli makanan, tak tempat jangan makan tu. Dah hilang dah kemesraan antara suami isteri. Disebabkan apa? Di sini dan di sinilah. Nampak tak? Kesan pemikiran, perasaan dan tindakan. Dia pun ni saling berkaitan tau, tiga benda ni. Kalau kita dapat set di sini dengan elok, perasaan pun turun dengan elok, tindakan pun akan lahir dengan elok. Nampak tak dia punya kombinasi? Okey, jadi bila dalam tekanan kita kena belajar macam mana cara kita nak struktur semula pemikiran kita. Contoh tadi, dia kata bini dia ni malas lah, bini dia ni tak suka kemas rumah, bini ni tak pandai masak. Lahirlah perasaan, dia kata aku ni ada bini, siapa tak ada bini lah. Malas masak, malas menyimpan. Lah ni perasaan aku sangat sakit hati tengok dia. Aku malas dah nak cakap dengan dia. Lantak dia lah. Tu satu ayat. Satu ayat pemikiran tak cantik ataupun pemikiran negatif. Okey, sekarang kita nak strukturkan semula pemikiran tu. Macam mana nak buat? Kita cuba tukarkan dia walaupun tindakan isteri kita tadi tak berubah pun lagi. Tapi kita dah ubah di sini. Kita pun ubah. Contohlah saya bagi. Contoh kita ubah. Walaupun isteri aku ini malas nak kemas rumah, tak pandai masak, tapi aku tahu dia ada kelebihan lain. Dia seorang yang romantik. Contoh. Kita buat ayat tu. Bila kita buat ayat tu, dia rasa macam tenang sikit. Hati kita rasa, terima kasih Allah hadirkan aku isteri ni. Walaupun dia ada kekurangan kat situ, rupanya dia ada kelebihan yang lain. Dan tindakan dia tadi, dia rasa kasihan untuk nak perendahkan pelekeh bini dia. Nampak tak? Jadi perlunya struktur semula pemikiran ni sangat penting lah. Tak apa. Ada peluang lagi nanti kita baca secara tutorial pula macam mana nak struktur pemikiran tu. Boleh nak? Okey, jadi teknik struktur pemikiran ni perlu latih pelan-pelan buat. Buat ayat yang sesuai dengan diri kita. Kita tak boleh buat ayat orang lain. Contoh saya bagi ayat ni, guna ayat saya untuk diri pendengar. Memang tak boleh lah. Kita buat ayat sesuai dengan diri kita. Dia kena dengan diri kita. Baru dia berkesan. Itu syarat dia. Okey. Teknik seterusnya, apa pula? Selepas buat struktur semula pemikiran, kita buat teknik apa lagi? Siapa tahu?
Okey. Teknik seterusnya kita buat di sini dan sekarang. Ataupun kita panggil here and now. Di sini dan sekarang. Pedio pula doh Mak Saleh orang putih ni, here and now. Okey. Bila menghadapi tekanan, dalam tekanan tadi, contoh suami tadi menghadapi tekanan bersama dengan isterinya yang tak mau masuk dekat dia tu. Okey, kita fokus here and now. Here and now maksudnya sekarang. Kita tak fikir dah masa depan. Bukan maksud tak mau fikir masa depan tak. Sebab Allah tak menjanjikan kepada kita yang esok ataupun saat lagi kita punya masa. Kita tak tahu saat lagi kita akan ada ataupun besok kita akan ada. Kita tak tahu. Sama juga kalau yang sebelum ni, perkara yang dah lepas, hari yang dah berlalu, sama jugalah. Kita dah tak boleh nak patah balik belakang dah. Jadi kita fokus hanya pada waktu sekarang dan di sini. Here and now. Okay, here and now ni kita fokus pada apa yang ada di depan mata kita sekarang. Alhamdulillah, aku ada isteri lagi di depan aku. Aku masih ada isteri di depan aku yang mana mungkin aku kekurangan kemahiran untuk nak tegur isteri aku. Benda tu aku kena baca. Okey. Fokus apa yang aku boleh bantu isteri aku sekarang ni. Mungkin besok aku dah tak ada. Jadi hari ni dia ada depan aku. Apa cara untuk aku bantu dia untuk pandai memasak? Fikir macam tu. Here and now. Apa benda yang berfaedah aku boleh buat sekarang dengan orang yang ada di depan aku sekarang. Kita fikir yang tu, kita jadi takkan risau. Kita takkan risau tekanan apa akan datang, apa orang kata kat kita tu tak. Fokus here and now, benda yang kita boleh bagi manfaat kepada orang sekeliling kita. Tu here and now. Dan yang terakhir sekali, yang terakhir ni dalam perkongsian ni lah, sebenarnya banyak lagi tapi kita bagi yang ni dulu. Okey, yang last kali kita buat total surrender. Total surrender. Total surrender ni kita buat penyerahan total. Kita serah semua tu. Serah kepada siapa? Serah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ingat saya surah Ghafir ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Apa maksud dia? Aku serahkan urusanku bulat-bulat padamu, ya Allah. Okay. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha melihat hamba-hambamu. Okay. Al-Quran, Allah dah pamerkan dah di dalam Al-Quran tu berkaitan dengan penyerahan semula. Dalam ilmu kaunseling pun kita belajar total surrender, serah pada Allah, bulat-bulat, jangan sikit-sikit, serah semua. Okey, hari ini terima kasih ya Allah kau hadirkan aku seorang isteri. Alhamdulillah, walaupun dia malas masak, walaupun dia tak pandai masak, walaupun dia tak pandai kemas, aku serah pada Engkau ya Allah. Bantu aku untuk bantu dia jadi isteri yang solehah. Bantu aku untuk hadapi semua ni ya Allah. Serah pada Allah. Penyerahan tu perlu lepaskan. Jangan ambil genggam. Hang kena dengar cakap aku, hang kena ikut aku, hang kena buat macam ni, hang macam ni. Bila kita pegang yang tu ataupun kita rasa orang buat aku sedih, kita pegang, kita genggam. Aku sedih, dia kata kat aku, kita tenggelam dalam perasaan tu. Bila kita tenggelam, kita akan sakit lah. Jadi lepaskan. Terima kasih ya Allah atas perasaan sedih ni, atas perasaan sakit ni. Aku serah pada Engkau ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha melihat kesedihan aku. Hanya Engkau yang mengetahuinya ya Allah. Okay, penting tu surrender tu. Serah pada Allah. Pegang ayat Al-Quran tadi. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Serah pada Allah. Okay, bila kita serah, insya-Allah hati akan jadi tenang. Kita berjalan dengan elok walaupun dalam keadaan kesakitan ataupun satu lorong yang dipenuhi duri-duri, tapi dengan pertolongan Allah, walaupun lorong itu berduri, kita boleh lalu dalam sakit tu tapi smooth atau lancar perjalanan kita. Ingat, kalau satu lorong penuh dengan duri, kalau pertolongan Allah tu tak ada dengan kita, bila kita lalu sakit dan kita takkan mungkin melepasi laluan itu. Pegang 3 benda ni yang saya nak kongsikan juga. 3 ayat untuk tenangkan ni, pegang yang ni. Apa-apa jadi dalam hidup kita, tekanan yang kesan kuat, 3 benda ni jangan hilang daripada kita. Pertama, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu daya upaya pun melainkan dengan izin Allah. Tak ada kekuatan apa pun. Kalau Allah tak izin jadi, maka tak jadi. Pegang yang tu. Maknanya hari ni kalau orang tu buat kat kita sesuatu, maknanya dia dengan izin Allah juga. Percayalah. Kalau Allah tak izin jadi, tak jadi. Kalau Allah izin jadi, maka jadi. Kalau Allah bagi jadi, bukan Allah nak zalimi kita.
percayalah, itu semua atas kasih sayang Allah. Ada sesuatu Allah nak sampaikan pada kita. Ada sesuatu Allah nak bagi manfaat pada kita. Sebab tu Allah bagi. Cuma kita saja nak tengok, nak duduk, nak renung tu. Sama ada kita nak renung ataupun sebaliknya. Tu dia letak daripada kita. Nah, bila kita buat teknik-teknik ini, kita serah pada Allah, maknanya kita bergantung sesungguhnya pada Allah. Ingat ayat tu. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada satu daya pun melainkan semua dengan izin Allah. Kedua, ayat apa? Ayat ni selalu orang dengar macam tadi saya dah sebut tadi kan. Inna lillah, semua ni pada Engkau ya Allah. Sesungguhnya ni semua pada datangnya pada Engkau ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Aku serah balik pada Engkau ya Allah. Bantu aku ya Allah. Ulanglah ayat tu, fahamlah ayat tu. Nah, okey, yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jalanlah, teruskan berjalan, bawa kasih sayang Allah. Jalan, teruskan sebar kasih sayang. InsyaAllah, Allah ada dengan kita. Nah, okey, semua perkongsian ni untuk saya dan semua. Bukan saya nak bagi ni sekadar kata apa. Bukan nak bagi ni kata saya terror, saya tak kena uji. Tak. Saya sendiri melaluinya juga. Tuan-tuan, perempuan, pendengar semua juga pernah merasai tekanan, bebanan. Okay, semua kita pernah lalui. Cuma macam mana kita nak lalui? Saya kongsi apa yang kita pernah buat. Dan kita nak kawan-kawan kita, orang keliling kita, ahli keluarga kita, dia tahu cara-cara tu. Sebelum ni kita dengar orang cakap sabar, sabar, sabar. Macam mana nak sabar? Ini kaedah dia. Ini salah satu cara lah. Mungkin ada lagi cara yang lain. Tapi ini salah satu cara untuk kita zahirkan, aplikasikan supaya kita dapat lalui tekanan yang mai kat kita. Nah, okey. Jadi cukuplah kot 6 ni 6 bila kita buat insyaAllah. Cuba buat dulu. Dia takkan jadi hari ni kita tarik nafas buat teknik pernafasan dalaman, hari ni sihat. Ada. Nah, kadang-kadang kata buat dah pun awak tak tenang juga. Puan satu ni betul ke? Nah, okey, sebenarnya bila teknik pernafasan dalaman tu pun dia perlu dijadikan sebagai rutin. Okay, hari ni kita buat contohlah. Kita kena set satu masa. Aku nak buat waktu pagi. Kita set lah pagi kita buat. Dia macam kalau kita pergi jumpa doktor, kita sakit, doktor akan bagi ubat, betul tak? Ubat pil ke ubat ayak ke, macam itulah. Tapi kalau untuk berkaitan dengan minda, berkaitan dengan kesihatan dalaman kita, ini adalah ubat, pil dia. Teknik pernafasan ni ada satu jenis ubat yang mana kita kena ambil. Contoh kita buat waktu pagi. Pagi tu sekali kita buat ataupun 3 kali. Sakit tengah hari ataupun malam ke sekali ataupun ikut keperluan. Kan ada ubat bila perlu kita ambil. Jadi ubat-ubat ni perlu dilakukan kalau boleh rutin seharian. Rutin lah hari ni, besok, lusa. Kalau macam biasanya kita buat, kita akan bagi borang lah. Kalau yang mana main terapi dengan kita, biasanya kita sediakan satu borang. Dia macam pernah mengandung. Kalau ibu-ibu pernah mengandung kan, macam ibu-ibu yang mana pernah mengandung, ada doktor bagi macam borang untuk cek baby bergerak kan, macam tu. Kalau teknik pernafasan pun kita ada borang dia. Okay, pagi ni kita dah buat dah berapa kali, sagi tengah hari kita buat dah berapa kali, petang berapa kali. Ikutlah, itu ikut keperluan. Kalau perlu borang, boleh je buat sendiri pun boleh. Okey, jadi untuk slot kali ni itu je lah kita kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah kita sambung lagi selepas ada praktik semua ni. Nampak kesan dia, jangan simpan sorang-sorang. Bagi tahu saya balik kalau tak boleh buat, dan kalau boleh buat, sebar-sebarkan kepada yang lain. Boleh? Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.